dekat mana kita nak masuk. Okay, so kita dah tahu counter ni dah ada pintu. Okay, so pintu dia apa? Pintu SB uptrend. So kalau kita nampak line hijau dah cross up purple, MACD pun cun baru silang tadi, dan dia punya stokastik pun masih dongak lah. Okay, kalau besarkan nampak masih dongak. Okay, so kita dah nampak dah ada pintu. Okay, so untuk part time trader dekat mana? Okay, actually dekat mana kita nak masuk? Dia nak maksudnya dia ni part time trader ni dia tak sempat nak tengok chart pada waktu siang nanti, esoknya tu. Okay, Nurul nampak kan yang saya share ni? Nampak doktor. Nampak, okay. So, untuk yang part-time trader, okay, untuk yang part-time trader ataupun nak beli counter ni untuk yang swing, ini berdasarkan EP rough indicator yang saya ajar ni berkenaan dengan support resistance. So, risau dia kat saya ni sebab sekarang ni macam-macam case kan. Tak pasal-pasal kena masuk dalam pula nanti. Na'udzubillah min zalik. Okay, so, untuk selamat, sebab di bursa ni kita tak tahu walaupun kita nampak dah ada pintu masuk, tetapi kita tak tahu sama ada esok jadi macam mana. Esok mungkin dia akan turun dulu ke, ataupun esok dia akan terus naik, sebab market bukan kita punya. Kita hanya membuat analisis berkenaan dengan apa yang kita apa sejarah yang dah berlaku. So analisis kita ni berdasarkan sejarah counter ni. So berdasarkan sejarah counter ni kita dah nampak lah dia dah ada pintu SB uptrend. Dan dia di fasa uptrend lah. Kita nampak dia nak buat kenaikan. Tetapi kita tak nak loss, kita tak nak merugikan kita punya modal tu. Lebih baik kita tak dapat membeli daripada kita beli dan kita rugi. Itu kena ingat. Lebih baik kita melepaskan peluang itu daripada kita dapat counter tu tetapi lepas tu kita rugi. So, kalau kita tengok counter ni, sebab tu saya kata kita tak boleh nak main beli je. Tengok dulu sejarah counter ni. Bila dia dah buat lemang, kita panggil lemang sebatang lah ni. Bila counter yang dah buat kenaikan yang banyak pada hari tersebut ni. Macam lemang sebatang ni. So kita tengok dia punya sejarah counter ni. Behavior counter ni macam mana. So kalau kita tengok, tengok beberapa pun kita dah nampak lah. Biasanya lepas dia buat lemang sebatang ni, dia akan buka mungkin dengan harga yang lebih kurang ataupun harga tutup tadi, ataupun ada buka dengan harga yang bawah. Nampak tak? Buka dengan harga yang bawah. Yang ni dia gap up sikit. Tapi kebanyakannya dia buka dengan gap down. Bukan gap down. Dia buka dengan harga yang lebih rendah daripada harga tutup tadi. Sebab tu kita, walaupun saya dah bagi counter kajian ni, seeloknya kita tunggu dekat support. Kalau untuk kita membuat pembelian, seeloknya kita tunggu dekat support. Biar counter tu datang pada kita, bukan kita datang mengejar counter tu. Jadi kalau kita tengok dekat mana support dia. Kalau kita tengok, kalau kita tengok dia akan yang ini yang dekat sangat. So yang ni kalau tunggu kat sini memang for sure dapat lah, insyaAllah. Tapi yang dekat sini mungkin kita boleh tunggu dekat area sini ataupun atas dia, tengah-tengah dia. Ataupun kita tunggu di separuh body. Biasa saya separuh badan candle. Separuh badan candle. Sebab kalau kita tengok, nampak tak kalau macam ni? Nampak tak? Dia akan pergi ke separuh badan candle. Ni pun separuh badan candle. Ni pun dia akan pergi juga separuh badan candle. Kebanyakannya akan macam tu. Ataupun kita, kalau nak, kita up sikit. Atas sikit daripada separuh. Jangan terus-terus kita ambil yang tutup ni. Sebab kebanyakan case yang bila kita ambil dekat tutup, esok dia akan buka
bawah sikit, okey, mungkin dia akan buat kenaikan, okey, tetapi kita akan rasa macam down bila dia buka bawah tu, kita dah rugi. Tetapi bila kita tunggu di support ataupun di separuh badan candle ni, so biasanya dia akan ambil lambat sedikit, okey, lambat sedikit tu contohnya macam dia akan ada pada waktu kecut. Pada waktu kecut tu mungkin dalam pukul 10 ke atas baru dia akan ambil kita. Tapi tak apa, sebab kita dapat dengan harga yang rendah. Okey, clear tak yang untuk EP macam ni? Faham doktor. Okey. Alright. Satu lagi, okey, kalau macam ni, contoh kalau dia macam mana saya nak cakap, dia bukan buat sebatang lemang, okey, dia bukan buat sebatang lemang, tetapi dia pendek je, dia punya candle tu pendek je. Contohlah candle dia pendek macam ni je. So kalau candle dia pendek macam ni, memang kita nampak dia dah ada, contoh dia dah ada pintu masuk, okey, dan dia tutup pun candle dia pendek je macam ni. So kalau macam ni, kita nak ambil harga yang tutup tu okey. Tetapi ingat pesan saya, kalau dia dah buat candle yang sebatang lemang, so yang tu tunggu di separuh badan candle. Tetapi kalau dia buat candle yang kecil-kecil ni, tu kita boleh ambil harga tutup. Okey. Boleh? Saya cakap seorang-seorang. Okey ke? Okey doktor. Okey doktor nak tanya. Habis tu teknik yang potong Q tu doktor dah tak boleh. Tak boleh guna untuk tempoh kalau dia dah buat lemang sebatang tu. Kalau dia buat lemang sebatang, sebab sekarang ni bursa dia, actually bursa sekarang ni tengah merah. Okay. Tapi kita dalam group support ni kadang-kadang tak perasan pun bursa tu merah, sebab kita dah ada profit, kita nampak ada counter kan. So memang kita tak perasan pun. Macam kalau saya pun kadang-kadang saya tak perasan pun bursa tengah merah. Saya tengok-tengok bila, sebab kita dah profit kan. So sebenarnya dalam keadaan yang sekarang ni, kebanyakan saya tengok kalau dulu memang kita boleh ambil harga potong Q tu, memang kita dapat dan kita akan profit. Tetapi kebanyakan sekarang ni dalam keadaan bursa yang dia merah, dia biasanya dia akan buka dengan bawah daripada harga tutup. Sebab saya dah beberapa kali tengok benda yang sama. Bila kita letak harga open, harga tutup, so dia akan match pada waktu dia maksudnya dia bila dia buka tu dengan rendah, tapi bila dia buka tu dengan rendah, kalau nak potong Q, kalau dia buka dengan rendah tu okey lah. Tapi kalau dia buka dengan tinggi, kita jadi masalah sikit. So maksudnya kalau dia buka dengan tinggi, kita akan dapat harga yang tinggi. Tu masalah dekat bursa. Bukan dekat bursa. Bursa lah betul-betul, sebab dekat global kita tak ada masalah tu, sebab kita ambil harga market je. Okay. Cuma kalau Kak Miza kata nak potong Q kan Kak Miza. Kalau potong Q, kalau dia buka dengan rendah, okey lah tu, kita dapatlah harga rendah. Tapi kalau dia buka dengan tinggi, kita dah rugi sikit lah, sebab dia open tinggi. Sebab dia ada gap atas tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kalau candle yang panjang ni, sesama dekat support yang provided support ataupun dekat in between tu kan. Ada perlu guna indikator ke tengok indikator lain ke stokastik, kita nak tunggu kat support tu tak payah. Memang tengok candle tu panjang tu saja. Dia macam ni. Kalau kita dah nampak, saya kata kita dah ada pintu maksudnya SOP line semua dah ada, complete lah. Macam tadi ni dia pintu SB dia dah penuh, dah menepati SOP untuk SB. Sekarang ni kita nak tahu kita nak masuk tu dekat mana. Jadi kita berdasarkan support kat sini. Boleh? Dia tak perlu tengok yang stokastik ke apa, value stokastik ke apa, tak perlu lah tengok support kat situ, so ambil yang support yang provided tu je lah. Tak perlu dah, sebabnya kalau pintu SB kita dah tengok dah, MACD dia cun, stokastik pun dah cun.
Ni dia actually bila kita dah ada pintu masuk. Kita dah SOP pintu masuk dah ada. Tapi kita tak tahu nak letak harga berapa kita nak beli. Okay, so jadi berdasarkan support. Boleh? Okay, siapa? Okay. Ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya suara teman saya baru. Di SD ni apa dia yang masuk SD? Kita boleh masuk. Okey. Belum masuk kelas yang tu lagi ni kan. Baru lagi. Okey. Indikator tu part tu. Dia actually yang betul-betul. Part tu hari Jumaat ni insya-Allah. Ya. Tapi kita kena masuk time SD ke macam mana? Tak dia akan keluar sendiri. Tapi actually SB ni dia keluar tapi dia keluar lambat sedikit. Tapi kalau kita tengok dekat sini actually dah nampak dah dekat sini dia dah cross dah. Kejap kita guna hologram. Ni dia dah cross kan. So kalau waktu tutup tu kita dah nampak dia dah cross. Okay, MACD hampir cun, stokastik cun, dia dah memenuhi SOP. Actually masa semalam kita dah boleh masuk dah. Macam tu. Okay. Yang boleh tengok dulu video rakaman yang saya bagi dekat Telegram 10 pintu masuk tu. Tu ada penerangan dia. Okey. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya kalau macam kita tak dapat dah petang kan dia tak ambil gitu kan. So kita nak buat BTC untuk masuk ataupun kita FIR kan. Tak perlu tunggu lagi. Untuk PIP tu. Okey, maksudnya kalau yang ni, okey, contohlah kita dah letak 1.06 ni kan, dia tak ambil. Tapi dia dah pergi tinggi. Dia dah pergi tinggi, tak payah ambil dah lah. Cari kaunter lain. Cari kaunter lain juga. Cari kaunter lain. Terima kasih Dr. Doktor ada pertanyaan lagi, kalau tunggu kat harga support doktor, kadang-kadang satu hari tak match. So nak kena letak GTD ke doktor? Jangan. Sebabnya kita yang ni dia tengah buat kenaikan tau. Tengok stokastik pun dia dah tinggi. Kalau yang pergi kalau yang dah masuk 0 to hero part 2, okey, kan saya kata kalau stokastik dah tinggi kita tak boleh duduk lama. Okey. So jangan buat GTD. Sebab kita yang saya ajar ni semuanya untuk yang dapat profit cepat tau. Yang saya ajar ni adalah untuk kita dapat profit cepat. Kita tak duduk lama-lama dalam kaunter tu. 2-3 hari pun dah cukup dah. Okay. So kalau tak dapat hari tu, kita abaikan, cari kaunter lain. Sebab dia dah lain dah. Dia punya SOP dah lain dah tu. Dia punya ni semua dah lari kalau dah bertambah hari tu kan. So kita tak tahu esok mungkin dia dah makin tinggi. Macam mana dia punya SOP tu lah. Maksudnya kita dah terlepas dah lah pintu ni. Jadi kita kena tunggu pintu yang lain pula. Macam tu. Cik Sahabudin tanya, adakah ini dikatakan peluang kedua untuk SB? Peluang kedua untuk? SB. Cik Sahabudin ni baru juga ke? Mungkin dah lama. Peluang kedua SB kata ni SB uptrend lah, betul. Kalau dikatakan SB uptrend lah betul. Betul, tapi ingat dengan syarat doktor kata tadi pergi dekat support. Jangan terus ambil meluru ke atas. Kita tak nak you all tercedok ke apa. Tapi macam doktor lah, doktor ajar tengok kat TF doktor itu saya nak ajar yang untuk full time. Yang ni yang part time dah clear. So sekarang ni bila dah match, so nanti tengok dah. Biasa kalau kita tunggu dekat support tu dalam pukul 11 ke apa tu, biasanya dia akan match lah. So kalau dah match, terus je lah setting seeloknya. Kalau counter-counter yang macam ni dalam 3 bit, 4 bit, okey. Okay, macam tadi saya 2 bit, 3 bit saya lari. 2 bit, 3 bit saya lari. Okay. Doktor nak tanya ni tengok time frame 4 hours ke 1 day doktor? Yang mana? Yang alemang sebatang ni. Day. Okay doktor. Time frame day. Siap doktor. Sama. Okay. Tak ada soalan lagi
Ada ke tak ada? Okey, tak ada doktor. Tak Boleh ada. terus. Okey. So untuk yang full time, okey. So full time ni maksudnya dia boleh nak buat counter ni, dia nak boleh buat scalping ataupun dia nak buat intraday, okey. So ada dua situasi untuk yang full time ni. Satu, dia boleh ambil daripada kaunter kajian ataupun kaunter, maksudnya kaunter kajian ni kaunter yang dah dikaji pada waktu malam, pada waktu market tutup, macam ni lah kaunter yang kita dah dapat. Okey, jadi kalau dia tengok okey dah ada pintu masuk, so untuk pada waktu market buka nanti, okey, pada waktu market buka, so tengok performance counter. Okey, kalau cun, performance dia cun maksudnya dia punya volume banyak, aktif kan. So kita tengok dekat TF 15 minit. Okey, first kita tengok dekat TF 15 minit. So sekiranya TF 15 minit dia ada pintu masuk, TF 1 hour ada pintu masuk, maksudnya cun, TF 1 hour cun, TF 15 minit cun. So kita pergi dekat TF 1 minit, kita tunggu dekat sini untuk kita masuk. Maksudnya dekat TF 1 minit ni kalau kita tengok ada pintu masuk, kita masuk. Dan satu lagi, okay, ini yang full time trader yang bagusnya, satu lagi yang VWAP ni, saya memang tak sempat lagi nak coding sebab ada error, saya tak sempat lagi, okay. Tapi boleh ambil yang free-nya. Kalau yang best, okay, harga dia bila dia punya harga tu sekitar macam ni, dia atas sedikit daripada line biru ni. Okay, dia ada pintu masuk dan dia berada di atas line biru. Jangan jauh sangat. Jangan di bawah line biru. So kalau dia berada di atas line biru dan dia tak jauh sangat, dan kita nampak di TF 15 minit dah ada pintu masuk, 1 hour dah ada pintu masuk, so kita grab je harga tu. Sekejap lagi memang boom dia naik. Okey, itu untuk yang untuk scalping ke, untuk intraday ke, dia guna macam tu. Maksudnya dia boleh nak melihat chart lah. So dia boleh lah buat beberapa kali. Okey, so kalau dah masuk and then tunggu je lah, tengok 15 minit kemudian apa jadi, ataupun terus je set 2-3 bit. Terus lari macam tu. Okey. So kalau yang satu lagi, ini tadi saya kata counter yang dah ada, counter yang kita dah cari pada waktu market tutup, pada waktu malam. Satu lagi, kita boleh guna, kita boleh mencari counter-counter yang tengah aktif pada waktu yang market buka tu. So dalam semasa market buka, dalam lebih kurang 5 ke 10 minit macam tu lah, 5 minit lah macam tu kita dah nampak dah. Dalam 5 minit tu kita dah nampak dah counter mana yang aktif. So contoh kita nampak macam tadi, saya nampak Synergen dia aktif, dia dalam top aktif. So saya terus pergi dekat day. Mula saya terus pergi kat day sebab ini adalah counter yang kita belum kaji lagi. Malam kita belum kaji lagi. So saya terus pergi dekat day, tengok ada pintu masuk ke tak. Okey. Ataupun 4 hours ada pintu masuk ke tak. Saya tengok ada. So saya terus pergi kat 1 hour cun, TF 15 minit cun. So terus pergi ke 1 minute, tengok ada pintu masuk, VWAP dia okey, cun, terus masuk. And then terus dia set berapa nak jual. Lepas tu kalau okey lagi, so tengoklah nak masuk balik ke. So kena tengok balik lah. Macam tu, kena tengok balik 15 minit dia, 1 hour dia. Doktor ingat tak doktor masuk pukul berapa tadi? Ada yang dekat saya tu tadi. Oh, apa tu, nak tengok VWAP dia kat mana dia tanya. Kalau macam tu kan. Tadi lebih kurang dekat-dekat je. Dekat-dekat biru tu Dekat-dekat biru. Lepas tu ada, dia actually bila kita dah selalu tengok chart, kita dah tahu tau macam bentuk dia tu, kita dah tahu, kita dah nampak line hijau tu nak dongak. So kita dah nampak dah dia punya bentuk tu. So macam ni, kalau kita tengok macam ni, apa akan jadi esok ni? Apa akan jadi esok bila market buka? jadi tu.
Apa akan jadi esok kalau masuk market buka? Dia turun dulu tu doktor. Okay, so kemungkinan pada market buka, okay, 15 minit pertama tu mungkin dia akan turun dulu. Nampak tak? Sebab dia punya line hijau pun dia dah tunduk. Kemungkinan kita berdasarkan indikator dengan dia punya MACD pun dah tak cun. Okay, jadi kemungkinan dia akan turun dulu. Sebab tu saya kata elok kita tunggu je dekat support. Okay. So kalau siapa yang tunggu dekat sini, memang insyaAllah dia ambil lah esok. Sambut lah. Dia sambut. Ada yang tanya, doktor macam mana nak cari VWAP? Aisyah tanya. Pergi dekat sini. Situ. Saya dah nikah favorite. Type je dekat sini, VWAP. VWAP. Ambil yang ni. Atas sekali tu doktor ya? Atas sekali. Ini yang free korang? Yang free, yang trading view sediakan. Tapi kena tutup dulu iktiraf kejap. Kalau ada yang free, dia kena tiga indikator je dalam satu masa. So dia tak apa, kita dah nampak ada pintu masuk, just kita offkan dulu, kita nak tengok line dia dekat mana. Candle tu dekat mana, atas line ke. Tapi kena tahu VWAP ni dia hanya valid untuk yang time frame yang kecil. Dia tak valid untuk time frame yang besar. Maksudnya untuk yang day dia tak valid. Dia yang best VWAP ni adalah untuk time frame yang 15 minit, 5 minit, macam tu. Itu yang dia valid. Validity dia tinggi. Cik Solihin tanya doktor, pintu tutup TF 1 minit boleh jelas ke? Sebab kalau tengok candle biasanya dia macam bentuk garis-garis atau T plus. Dia tengok counter. Dia tengok counter. Pattern counter jugalah. Tengok counter. Kalau macam counter mana? Kalau counter yang okey, dia ada je candle tu. Kalau susah, just pergi dekat 15 minit ataupun 5 minit je. Tunggu je kat situ. Tengok macam mana. Lepas tu, satu lagi, tapi tak tahulah, you all boleh buka sampai time frame berapa Itu 1 minit. 1 minit je. Yang kecil-kecil tak boleh lah. Tak. Okay. So macam kalau saya, selalunya yang apa yang 30 saat, 15 saat, 1 saat tu jorong besar tu. Sebab biasanya kalau saya, contohlah saya nak jual counter tu kan, saya akan tengok dekat time frame yang kecil. Contohlah dekat sekarang ni harga dia tak cun, dia tengah turun ke apa kan, ataupun 1 minit pun harga dia tak cun, tapi saya nak jual harga yang tinggi sikit kan. So saya akan tengok dekat 1 second ni, saya nak tengok apa yang dia akan berlaku dengan cepat. So kalau saya tengok 1 second dia dah nak reverse balik, dia dah nak cun balik, so saya tunggulah dulu. Macam tu lah. Okay. Dahsyat doktor nampak. You all FTT kena sampai 1 second tau. Okay, itu so dapat saya dah, maksudnya clear tak macam mana nak EP yang untuk part time dan dengan yang untuk full time lah so dia berbeza sedikit lah. Tapi kalau nak swing, boleh je kita ambil je harga yang dekat support tu untuk swing. Okay. Cuma kalau untuk swing kena monitor juga betul-betul. Kalau untuk swing kita tak boleh ambil je, beli je ni kita biarkan. Kalau untuk swing kita kena follow betul-betul, tengok betul-betul, setiap hari kena tengok counter. Maksudnya bila malam lah tengok counter. Tetapi counter-counter yang di bursa ni, kalau stokastik dia dah lebih, dah tinggi, dia dah tak sesuai sangat untuk swing. Kita kena duduk 2-3 hari je. Kalau dah tinggi macam ni pun dah consider tinggi jugalah, dah 74. Okay. Jadi sebab biasanya dia akan turun balik. Kalau di global dia boleh melingkar-lingkar je dekat atas tu. Dekat atas ni dia boleh drag lama. Tapi biasanya di global dia naik, dia turun. Dia cepat sangat. Cepat turun.
Di bursa. Di bursa. Right. Okay. So kalau macam ni tengok MACD dia pun baru bersilang atas kosong. So possibility untuk dia naik dalam 2-3 hari lagi okey, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Soalan lagi ke? Satu lagi, kalau nak swing boleh juga kita tengok dekat TF 1 week. So kalau TF 1 week dia masih cun lagi, so selagi tu kita nak simpan lah kalau nak swing lama. Okay. Betul. Cik Razlan kata di samping Peter Ipirah untuk cari counter, kita boleh cari counter yang most aktif untuk hari tu ke doktor? Boleh. So ada 2 option dia kata. Boleh je doktor? Betul, macam yang saya beritahu tadilah. Kalau macam waktu yang kita macam full time trader, so dia boleh tengok dekat top active counter. Macam saya nak pilih counter, okay, sebab saya nak buat scalping kan. So memang saya akan cari counter yang top active. Okay, lepas tu saya terus pergi, let's say saya dah tengok counter A ni aktif, dia dah masuk dalam top active counter. So saya terus pergi ke TFD, saya tengok ada pintu masuk ke tak. TFD dengan TF 4 hours. So kalau dia ada pintu masuk, baru saya akan consider untuk scalping counter tu. Tapi kalau saya tengok one day dengan 4 hours dia tak cun, memang saya tak pilih lah counter tu. Okay. Betul-betul selalunya KK perasan filter-filter yang berkaitan juga adalah filter RJ dengan Tuan Luke punya Tuan Luke punya filter pun sama juga doktor tu active and semuanya ni laju tu. Okey. Ada apa-apa lagi ke? Yang Pro 1 tu pun memang untuk top active counter juga. Pro 1. Pro 1. Kalau yang silang apa tu, super VVIP itu untuk swing lah. Okay. Lagi ada soalan lain sebelum saya teruskan benda lain? Tapi ada yang zero ke kat dalam ni doktor? Ada yang tak, cuba tanya, ada tak yang tak pernah trade? Ada ke yang tak pernah trade lagi? KK nak tanya malam ni. Kalau Aisyah tak pernah trade lagi? Nuraini tak pernah, memang zero saham ke? Nuraini, Aisyah? Oh ya, doktor zero. Nanti kena masuk kelas nanti. Oktober nanti. Okay, tapi untuk hari ni memang kita punya part 1. Okay, actually saya nak ajar yang ni untuk yang, maksudnya cara untuk EP. Sebab yang zero, yang baru pun dia kena tahu juga cara untuk di EP. Tak perlu risau tentang indikator tak faham ke apa, sebab hari Jumaat ni saya akan ajar. Nanti terus faham insyaAllah. Dan lepas tu dah tahu dah dekat mana nak EP. Okay, sebab dah dapat ilmu hari ni. Okay, so apa yang kita, ini poin penting untuk yang newbie so apa yang kita perlu ada, okay, apa yang perlu ada untuk kita trade, okay. Kalau macam saya hanya menggunakan handphone dengan trading view ni, okay. So 2 device je saya guna, handphone untuk saya tekan buy dan tekan sell, okay. Untuk laptop saya guna untuk saya tengok trading view. Saya nak cari pintu masuk dan pintu keluar. Biasanya saya cari pintu masuk je, sebab pintu keluar tu saya guna SMTM je. 3 bit, 2 bit saya lari dulu. Okay. Alright, so kalau tak ada soalan, saya nak share yang ni. Last soalan doktor, cara ni boleh guna untuk bursa dan global ke doktor? Ya, kalau di global lain sikit. Kalau di global, okay, kalau di global, kita tunggu di support yang paling rendah, ataupun kita tunggu, sekejap saya nak tunjukkan global sebab dia laju global dia punya trader dia lebih ramai daripada kita. So memang sangat laju. Contohlah kalau ni Vero ni dah naik sampai 11. Okay. So dekat Vero ni, kat mana kita nak tunggu?
Okay, so kalau di global kita boleh tunggu dekat bawah-bawah ni 10.1, tak perlu tunggu dekat sini, tunggu kat bawah ni. Sebab global ni dia laju, dia akan pergi bawah, dia naik, pergi macam tu, laju sangat. Okay, so untuk global kita boleh tunggu di yang bawah-bawah. Dan cara untuk scalping tadi tu samalah, untuk global pun sama juga, teknik yang sama. Okay. Bu Aisyah tanya, doktor macam mana nak view counter dua dalam satu paparan? Doktor gunakan dua paparan ke? Nak view dua counter. Tak, saya fokus satu je. Satu-satu. Tapi rasanya boleh buat macam tu. Boleh. Dekat mana saya tahu lah, saya pun. Ya, memang boleh. Dia split kan dia punya tu. Tapi sebab saya biasa guna satu je. Sebab saya fokus satu-satu. Tak apa, selalunya ada hari tu ada diorang share dekat group support doktor tentang cara nak split tu. Nanti mungkin boleh kita tengok balik lah. Share balik. Tuan share. Okay. Cik Is rasanya yang biasa guna banyak-banyak ni. Cik Is tak ada malam ni di sini. Tak pasti. Okay. Nanti kat group support nanti Aisyah. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Let's say kan dia punya pintu masuk tu, pintu SD tu kita tengok time frame 4 hours kan doktor? Betul. Katalah kan macam doktor kata nak tengok entry price tu kena tengok mula-mula katalah tengok 4 hours. Lepas tu tengok 15 minit, tengok 1 hour. So maksudnya 1 hour dia pun 15 minit dia pun 1 minit dia pun semua pintu SD. Tak. Bukan. Maksudnya bagus soalan ni. Kita dah tengok, okay, macam tadilah kita tengok pintu SB yang kalau macam ni kita tengok ni pintu apa yang ada ni. Maksudnya kita contohlah kita dah nampak pintu SD lah dekat sini, contoh saya kata pintu SD, betul pun pintu SD dah lepas. Okay, so kita tengok pintu SD, lepas tu kita pergi yang 15 minit 1 hour ni, kita tengok ada tak pintu masuk. Tak kisahlah pintu apa yang ada masa tu. Contoh kalau ada kat sini dia pintu TJ. Contohlah ada TJ. Maksudnya dia ada pintu masuk. Dekat 15 minit ni mungkin dia pintu SB uptrend contoh So maksudnya dah ada pintu masuk. Tengok dekat 15 minit ada pintu masuk. 1 hour ada pintu masuk. So kita pergilah dekat 1 minit. Kita tengok sesuai tak untuk kita masuk macam tu. Okay, boleh Aisyah? Okay, baru faham. Sebab bila tu kan tengok ke contoh kan pintu SD tu kan tengok dekat 4 hours. Dia bukan pintu SD kan. Okay. Tengok ke tempat lain tak ada pintu, jadi bila nak trip betul-betul tu macam jadi risau. Okay, faham. Macam ni lah, macam ni nampak tak? Dia dah ada pintu tapi dia tengah bergerak-gerak lagi ni. Nampak ni dia dah silang. Nampak ni dia dah silang, ada pintu dah. Ni dah silang. MACD cun, stokastik cun. So ini pintu silang. Macam tu. Bom naik. Biru. Okay. Jadinya wajib semua ada pintu lah pada time frame tertentu. Biasanya saya tengok 15 minit dengan 1 hour. Okay, doktor. Terima kasih. Sama. Doktor, saya nak tanya doktor. Kalau katakan contoh, Kak Miza dah tengok pada time frame 1 day ada pintu masuk TJ. Tapi pada masa yang sama, bila doktor ajar VWAP tu tadi, garisannya tu berada di atas graf. So sesuai tak masuk doktor? Sebab doktor kata tadi, kalau boleh beli pada garisan yang dekat dengan graf kan. Tapi garisannya jauh sikit tapi ke atas. Faham? Okay. Tadi kan Kak Miza saya sebut kalau kita dah ada pintu masuk, okay, so kita nak letak EP tu dekat support. Kan? Saya kata kan, kalau kita nak letak EP tu biasa kita pilih dekat support lah. Okay. So bila Kak Miza pergi dekat 15 minit,
Kak Miza tengok dia punya candle tu atas, candle yang sekarang atas daripada VWAP. Tapi sebenarnya bila Kak Miza tengok betul-betul apa tu, dia punya VWAP tu, line VWAP tu adalah berdekatan dengan, biasanya berdekatan dengan support. Sebab tu saya kata tunggu dekat support. Okey, nanti tengok balik. Okey. Tapi kalau misal kata tengok, sebab dia biasa kalau dia dah jauh-jauh dia akan turun. Okey, dia akan turun. Sebab tu dia the best kalau dia baru macam dia baru break. Dia baru break apa tu line ni. Dia akan buat kenaikan. Okey. Tapi jangan pilih yang bawah-bawah dia lah. Okey, nanti belajar lagi. Terima kasih Doktor. Sama belajar Kak Miza, kita orang pun sama-sama tengah mandang layout. Okey, Akis ada beritahu nak buat layout tu ada kat box tepi admin tu ada layout. Okey, bolehlah godeh-godeh. Siapa yang nak godeh nak tengok layout dua ke apa Dekat mana? Dekat admin tu situ apa tu ada dekat apa tak dengar tadi? Ya, Doktor. Admin.